Surat rasmi ni mestilah dia ada jaminan dia nya, ada jaminan dia. Carilah, kalau kamu dakwa begitu, kamu pergi cari jalan keluar. Tak betul ni begini gini. Tangguhlah pula perbicaraan itu. Gitu maksud Imam Bukhari. Bagi Imam Abu Hanifah, imam yang lain lah yang sependapat dengan dia, yang mengatakan kena ada saksi ke apa, dia kata kena tengok keadaan. Zaman sekarang ni mana keadaan masyarakat tu sudah rosak, banyak kita tak boleh percaya dah. Surat-surat ni banyak pemalsuan, macam-macam pemalsuan ni. Jadi kita tak boleh mudah. Bukan bermakna kita mengatakan apabila ada surat tu akan dihukum selalu. Tidak. Kalau hakim yang kemudian tu rasa perlu cara lagi. Ataupun orang yang didakwa tu mana dia komplain tu, dia kata tak betul, bukan lagu tu, maka kira lah pula lagu tu. Tetapi kena ada saksi dulu. Kena ada saksi. Surat tu sendiri bahawa surat ni memang daripada hakim hak sana. Imam Bukhari pun kata, ni ramai dia sebut ni, tak tanya ke apa pun, mana saksi ke apa, tak tanya. Orang yang mula-mula minta bukti ataupun saksi untuk surat qadhi ni, surat hakim Ibnu Abi Layla dan Sawar bin Abdullah, mana tak ramai. Ada, Imam Bukhari pun tahu ada apa ni, kata kena ada saksi tu, yang berpendapat begitu memang ada. Tapi kalau nak banding dari segi ramai, tak boleh lawat ni. Itu dia nak ayat. Abu Nu'aim kata kepada kami, dia Ubaidullah bin Muhriz, dia ayat, saya bawa surat ni dan saya kemukakan kepadanya saksi bahawa saya ada hak pada si fulan ni sekian-sekian banyak. Gitulah. Maknanya di sini ada bukti juga. Dia sebut ni ada bukti juga, ada saksi juga. Buat pergi kepada Qasim bin Abdul Rahman, ni semua ni hakim-hakim belakang ni, dia menerimanya. Sebab apa dia terima? Sebab ada bukti. Bagi orang yang kata kena ada bukti di sini maksudnya saksi lah, saksi. Imam Bukhari pun tahu ada lah pendapat lagu lain. Jadi Imam Abu Hanifah ada orang lain sependapat dengan dia nak jawab lagu mana hak banyak. Hak banyak ni pendapat bukan hak Sayyidina Umar. Ini tidak jelas tu. Berhubung dengan Jarud itu, Sayyidina Umar suruh selidik. Hak tu bukan suruh hukum selalu. Dia tak terima tu. Lepas tu hak lain ni semua bukan sahabat. Hak lain ni tabi'in atau tabi'in tabi'in. Kita tak mesti ikut dia. Kalau kita, macam Imam Abu Hanifah lah, dia seorang mujtahid, dia tengok pendapat mana hak lebih sesuai, hak lebih baik. Dia boleh pilih hak tu. Sebab ada juga di kalangan orang dulu, di kalangan salaf dulu, yang kata kena saksi. Jadi apa salahnya kalau kita ambil hak tu? Kita tak terikat dengan hak tadi. Hak tadi tu moga orang kemudian ada juga. Kalau sahabat lain lah. Kalau sahabat dia tentu hak ni, dia kata wa yurwa an Ibn Umar nahwu yurwa. Riwayat yang jelas. Yurwa tu dengan sirah tamrid, tak kemah tu. Tak boleh nak hujah, tak boleh nak bantah, kata dia. Hasan dan Abu Qilabah tidak suka kalau seseorang tu nak jadi saksi berhubung dengan sesuatu wasiat yang mana dia tidak tahu apa kandungannya. Ini cerita lain pula. Ini sebenarnya hak ni termasuk dalam terjematil bab lakon. Tajuk lakon begitu panjang tajuknya. Jadi Imam Bukhari nak cerita lain pula. Kalau kes wasiat, seseorang tu tulis wasiat. Apakah wasiat itu boleh dipakai dalam keadaan tidak ada saksi atau kena ada saksi? Dan orang yang nak jadi saksi dia kena tahu kau kandungan tu. Kau tak apa kalau tak tahu. Imam Bukhari nak cerita di sini, ada khilaf pula di sini. Hasan Basri dan Abu Qilabah mengatakan seseorang itu tidak boleh jadi saksi terhadap sesuatu wasiat kalau dia tidak tahu apa kandungannya.
Kerana boleh jadi hak dalam tu ada hak tidak adil, hak kezaliman, merupakan kezaliman. Boleh jadi yang wasiat tu lebih daripada 1/3 misalnya harta dia. Dia nak jadi saksi kan, nak jadi saksi atas hak tak betul lah ke mana? Dia kena tahu apa dia tu, hak ada dalam surat baru boleh jadi saksi. Yang ni kalau dia tahu hak dalam tu memang betul, bolehlah dia jadi saksi. Kalau dia tidak tahu apa, tak boleh jadi saksi. Saksi atas ke dia? Atas bahawa surat tu surat dia, surat orang tu, gitu saja. Imam Bukhari nak ceritanya, ada pula golongan yang lain mengatakan boleh. Termasuk dia sendirilah. Termasuk dia sendiri. Mana dia kata boleh? Lepas tu isi dalam tak secara lah isi tu. Isi tu apabila pergi kepada hakim, hakim tengoklah. Oh, dia wasiat 2/3 harta dia suruh beri sedekah misalnya. Hakim akan buat keputusan sendirilah. Ini bukan tanggungjawab saksi tu, tanggungjawab hakim. Tanggungjawab hakim, hakim tengok ini tak betul, tak boleh. Paling tinggi 1/3 saja. Hakimlah yang akan memutuskan. Tak boleh kau, boleh kau, betul kau tak betul kau, zalim kau tidak zalim kau. Saksi saja dia tak ada gapo. Saksi bahawa ini memang surat kawan tu sekat tu saksi. Dia tidak mesti tahu bahagian dalam tu. Jadi saksi bahawa ini surat orang tu. Ni tentu dah dari poket dia. Surat orang ni. 2 orang pergi misalnya. Memang kami jadi saksi, ini surat dia. Tak tahu gapo dalam. Kalau tak betul, dia tidak bertanggungjawab. Yang bertanggungjawabnya kalau sengajanya orang yang menulis tu, yang berwasiat ataupun hakim tu, bila dia tahu dia memutuskan dengan cara yang tak betul, mengikut surat yang tak betul tu misalnya, tak boleh. Jadi Imam Bukhari dan ulama-ulama lain hak sependapat dengan dia, dia kata tak apa. Orang jadi saksi atas surat tu, tak tahu isi pun tak apa. Sebab dia nak suruh kita jadi saksi tu tentang surat tu saja, betul hak orang, hak tu saja. Tak mesti dia tahu dalam. Kalau lagu tu kan, kalau dalam kes hak ni masalah wasiat pula, apa wasiat, hak ni berkenaan dengan keputusan hakim. Dia ada kait juga ni dengan hak sani. Mana kalau hakim dia nak orang hak terima kata kena ada saksi tu, baiklah, saksi dia kena tahu kau hakim tulis kau apa. Lepas tu dia tu siapa nak tahu? Kadang-kadang apa yang ditulis tu rahsia, hanya hakim tu saja yang kena tahu. Jadi kalau saksi tu kena tahu juga, ini susah. Boleh jadi kadang-kadang orang ni kalau dia jadi saksi sekal, dia tak tahu apa dia isi dalam, dia tak apa. Tapi kalau dia tahu isi dalam menguraikan hak dia, kalau dia tahu, boleh jadi dia baiki pula. Kadang-kadang gitu orang ni. Dengan sebab itu Imam Bukhari kata tak tahu, tak perlu tahu. Kamu dijadikan saksi tentang surat ni betul-betul daripada hak orang ni. Misalnya kalau hakim, patut kau? Mana orang biasa ni nak tahu apa dia kandungan dia? Tak patut, tak perlu tahu. Yang pentingnya ini surat dia, saksi tu memang dia tulis depan saya tak tahu apa. Dia lipat bubuh, lepas tu dia suruh saya main. Saya tak tahu apa, tak tahu apa. Hak tu Imam Bukhari nak. Nabi SAW tulis surat kepada penduduk Khaybar. Jadi Imam Bukhari hendak sini kepada dia, Nabi tulis surat. Mana ada saksi? Adakah dia lantik siapa-siapa untuk jadi saksi? Tak ada. Atas surat dia ada. Yang atas surat tu kira sah lah tu surat. Jadi ada orang Islam yang mati di kalangan masyarakat Yahudi, di tempat kawasan Yahudi, di Khaybar. Nabi SAW pun tulis surat kepada puak-puak dia, sama ada kamu bagi dia, dah kamu tidak mengaku, puak-puak kamu yang bunuh. Kamu tidak mengaku, puak-puak kamu yang bunuh. Ini dia termasuk di dalam hukum qasamah. Ini pun satu hukum jenayah juga dalam Islam, hukum qasamah dia panggil. Dulu kita sudah jumpa dah. Hukum qasamah ni mana kalau seseorang itu terbunuh di satu tempat, di satu kawasan, maka tak tahu siapa dia yang membunuhnya. Pihak pemerintah boleh panggil penduduk di situ, minta bersumpah, pilih siapa dia, orang-orang kepala-kepala, pilih 50 orang, biar bersumpah bahawa puak-puak dia tidak bunuh.